Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Atau kama qala al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Islamic Forum, the Conquered Heart. So we're supposed to having this in English, right? Nah, أو بالعربية لا وكيف هذا أو مشكلة campurization. Bahasa Arab campur dia campurization. Ada alif lam. Jadi okay, so dengan merasa rendah diri saya menerima apa adanya. Dan tajuknya di sini bahasa Inggeris dan di bawahnya phase 1 definition. Okay, bahasa English. Soalan pertama, kenapa? Okay, bahasa Melayu pula. Mujur dia tak ada yang bahasa Arab bijau-bijawi dekat sini. Jadi perbincangan kita tentang The Conquered Heart. Jadi terjemahan pun ada berbeza-beza. Jadi ini masalah kita dalam, saya guna perkataan masalah ataupun cabaran yang kita hadapi sekarang ni, confused dengan penterjemahan. The Conquered Heart, ada yang mengatakan hati-hati yang ditawan, ada yang menuliskan penawanan hati, pentaklukan hati. Yang mana satu yang betul? Jadi kita tidak jauh larinya pergi daripada isu hati untuk perbincangan kita malam ini dengan kedua-dua panel yang ada bersama-sama dengan kita. Jadi persoalan hati menjadi persoalan yang sangat dititik beratkan daripada dahulu sampai sekarang. Ya, malah di dalam bahasa, apalagi bahasa Melayu, kaya dengan hati. Kesemua dihendaki memberikan perhatian dan berhati-hatilah di jalan raya. Ya, tak ada perkataan lain yang nak guna kat situ, dia ambil hati juga. Sampai kan kita confuse bila kata-kata hati secara formal dia merujuk yang bawah, tapi bila sakit hati pegang dekat sini. Ini jantung. So mana satu betul ni? Kalau heart dalam bahasa Inggeris ataupun qalb dalam bahasa Arab merujuk kepada tempat yang tepat. Jadi bahasa Melayu sebab tu ada sebahagian mengatakan si jantung hati. Jadi dia dikembarkan bagi dekat sikit. Si jantung hati, sebab dia nak bagi tahu semua orang. Sebab susah kita nak cakap sakit jantung. Sakit ni jantung aku. Macam pelik pula. Macam sakit jantung nak tinggal 2 Jumaat ke, kita tak tahu. Okey, tanpa pergi terlalu jauh di situ, kita kena kenal apa sebenarnya hati dan apakah fungsi hati yang menyebabkan kita perlu pergi kepada isu penjagaannya. Kenapa sangat penting hati ini, sampaikan kita merasakan hati ini perlu dijaga ataupun kita perlu abaikan je lah. Biarlah orang sakitkan hati kita, biarkan je lah hati-hati ini berhati-hati dengan sendirinya, atau bagaimana? Jadi tanpa membuang masa lagi, sebab para panel kita telah pun diberikan introduction, kata campurization ya, introduction, ta'aruf ataupun daripada MC sebentar tadi. Jadi saya terus kepada soalan yang pertama kepada Al-Fadil Ustaz Izhar. Kenapa Ustaz Islam sangat-sangat menekankan tentang isu menjaga hati ini? Mungkin Ustaz boleh perjelaskan kepada kami, dapat berikan sedikit pencerahan tentang penjagaan hati. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Yang saya kasihi Mr. Syarif, bukan Syarif Taib. Yang saya kasihi juga abang long saya, Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Dia kita kena hormat banyak dengan abang long. Ini marah. Muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Asy-Syams ayat 11, kata Allah Subhanahu wa taala, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, tuan-tuan dan puan hormati sekalian? Wa nafsin wa ma sawwaha. Dalam diri manusia ini Allah jadikan yang terbaik. Allah komplitkan dalam diri kita ini ada nyawa, ada jiwa, ada hati. Dan disinilah tuan-tuan dan puan hormati sekalian yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat yang seterusnya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan pada jiwa itu, pada hati itu, aku ilhamkan kepadanya sama ada kebaikan dan keburukan. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa taala nak beri kepada kita tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, bahawa jiwa ini, hati ini perlu digarap, perlu dijaga, perlu dihiasi. Kerana hati merupakan kunci. Kalau kita ada kunci, tuan-tuan dan puan hormati sekalian, maka kita boleh masuk dalam rumah. Betul tak Ustaz Syarif? Betul. Tak ada kunci, tak boleh masuk. Kena ada kunci rumah. Bila ada kunci rumah, kita boleh masuk rumah. Bila boleh masuk rumah, kita boleh renovate rumah. Ikut kita nak warnakan merah, biru, hijau dan sebagainya. Maka kunci itu yang paling penting, tuan-tuan dan puan hormati sekalian. Dan itulah yang dinyatakan oleh para ulama, antaranya Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dalam mentafsirkan ayat ini. Dia mengatakan, iaitu hati, tuan-tuan dan puan hormati sekalian. Akhlak, sebahagian ulama yang lain, antaranya Syekh Sais, mengatakan itu yang dimaksudkan oleh Nabi SAW sebagai hati, sebagai akhlak. Berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, bu'ithtu liutammima makarimal akhlak, atau kama qala, aku diutuskan untuk mencantikkan akhlak umat manusia. Mencantikkan melalui hati. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka hati itu sangat-sangat penting. Maka Allah sebut dalam ayat yang seterusnya, qad aflaha man zakkaha. Maka berjayalah orang yang dapat menghiasi hati dia dengan sebaik-baik mungkin. Hiasi diri dengan apa? Dengan Al-Quran. Hiasi diri dengan apa? Dengan salat, dengan berpuasa. Semua ini merupakan hiasan-hiasan hati yang boleh menjadikan kita manusia yang baik di dunia, baik di akhirat, tuan-tuan dan puan sekalian. Dan Allah sebut dalam ayat yang sama, wa qad khaba man dassaha. Maka rugilah orang-orang yang meninggalkan penyucian hati ini, tuan-tuan dan puan sekalian. Maka dalam hal ini, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah hati kita ini hati yang sebagaimana Nabi SAW didik para sahabat. Kita lihat para sahabat radhiyallahu anhum sangat-sangat baik hati. Kenapa baik hati? Kerana hati mereka ini sentiasa dihiasi dengan nurul Quran, dengan cahaya Al-Quran. Hati mereka lembut. Umar bin Khattab, tuan-tuan dan puan sekalian, kalau kita baca dalam tarikh Al-Khulafa,
Bagaimana akhlak Umar bin Khattab? Kita tahu Umar ni tuan-tuan sangat garang. Pernah suatu ketika Umar bin Khattab didatangi oleh seorang penjenayah yang dia ingin mencuri. Maka Umar tanya, kenapa kamu mencuri, tuan-tuan dan puan sekalian? Tanya Umar kepada budak ini. Budak ini kata, qaddarallahu ma syaa. Allah telah mentakdirkan aku sebagai mencuri. Maka Umar kata apa, tuan-tuan? Umar dalam satu riwayat mengatakan Umar hentuk kepala dia jatuh. Ada riwayat mengatakan Umar pukul dia, lepak. Dan Umar pesan kepada orang-orang dia, sebat orang ini dan potong tangan dia. Maka orang penjenayah ni dia kebetulan dia alim juga sikit, sebab zaman Nabi. Alim. Dia kata, kenapa nak potong tangan aku? Kenapa nak potong tangan aku? Kenapa? Nak sebab aku potong je lah. Tak. Iftira' ala Allahil kadhib. Kamu nak burukkan Allah Ta'ala. Tengok tuan-tuan besar mati sekalian, garangnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ni dia sangat-sangat garang. Tapi bila baca Quran depan dia, bila sahabat radhiyallahu anhum tegur dia, Umar menangis. Ballalat lihiyatahu sampai basah janggut Umar bin Khattab. Kenapa? Walaupun dia garang, sebab hati Umar bin Khattab dipenuhi dengan cahaya-cahaya iman, dipenuhi dengan cahaya Al-Quran. Itu sebabnya tuan-tuan besar hati sekalian, ramai lagi para sahabat yang lain yang kita tengok sangat taat kepada Allah, sangat taat kepada Rasul, berpunca daripada hati mereka yang sangat telus kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kata cukup sekadar ini sebagai pembukaan. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan katsira. Jadi telah ditekankan oleh Ustaz Rizal sebentar tadi bagaimana kunci kepada segala yang dilakukan dalam kehidupan kita adalah daripada hati. Dan daripada hati inilah kita menjadi satu kerisauan apabila titik-titik hitam mula membekas, apabila ianya mula memberikan satu kesan-kesan yang negatif terhadap kehidupan kita. Jadi menjadi persoalan di sini, bagaimana kita ingin mengenal pasti hati-hati ini berpenyakit ataupun tidak. Untuk kita tahu dan dapat scan di dalam hati kita, mungkin Ustaz Zaharuddin dapat berkongsi untuk menjawab soalan yang seterusnya ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Amma ba'd. Terima kasih kepada Fadil Saudara Ahmad Sharif dan seterusnya yang dikasihi sahabat ana Fadil Ustaz Izhar Arif, seterusnya Madam Putri, lanjutan kuasa program Muslimin dan Muslimat, saudara dan saudari yang dirahmati Allah. Syukur kita dapat bersama-sama dalam majlis ilmu pada waktu malam ini dengan cuaca yang agak panas siang tadi, dan malam ini kita sedang menunggu hujan rasanya. Dia belum turun lagi. Baik, jadi Alhamdulillah, tajuk yang kita nak bincangkan memang boleh kata The Conquered Heart. Syarif dia punya pronunciation tergeliat lidah. Baik, jadi bila orang tengok heart ni, kita pun tak tahulah yang datang ni ingat kita nak cerita pasal cinta kot. Jadi kita memang nak cerita pasal cinta, tapi bukan siswa-siswi lah agaknya. Tapi kalau ada dalam soalan nanti kita boleh jawab insyaAllah. Baik, jadi ditanyakan kepada saya tadi, apakah dia ciri-ciri lah boleh kita kata hati yang ada masalah, bukan dari sudut biological dan medical, tetapi dari sudut spiritual,
yang disebutkan oleh para ulama tasawuf sebagai hati ruhaniyah, ya? Hati ruhani, ataupun yang mereka juga sebut lataiful qalb, ya? Hati yang sebelah dalam, ya? Yang juga diisyaratkan oleh Allah tentang wujudnya hati itu, sebagaimana Allah pernah menyatakan fa innahu la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, ya? Sesungguhnya bukan mata mereka yang buta, tetapi hati mereka yang buta, yang berada di dalam dada mereka. Jadi maknanya itulah dia yang diisyaratkan oleh Allah. Sebab kalau dari sudut biologi, kita tengok jantung ke, jantung hati ke, hati jantung ke, asalkan bukan hati jantung pisang, tidaklah mempunyai mata. Tetapi maknanya Allah isyaratkan kepada sesuatu yang bersifat spiritual. Maka apakah di tanda-tanda dia telah pun kita boleh lihat banyak dalam Al-Quran. Maka antaranya yang pertama, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah sendiri, wa idza dzukirallahu wahdahu ishma'azzat qulubul ladzina la yu'minun. Iaitulah orang-orang yang ada penyakit hati ini, apabila disebutkan nama Allah yang Maha Esa, ishma'azzat qulubul ladzina la yu'minun, maka hati mereka serta-merta menjadi jemu, bosan, boring, jelak dan seumpamanya, termasuklah mengantuk, ya? Jadi ini adalah menandakan bahawa hati kita tu ada masalah, sebab kita tidak rasa fresh mendengar kalimah-kalimah Allah yang diungkapkan oleh penceramah-penceramah atau sesiapa saja di kalangan pendakwah. Sebagaimana kalau ada seseorang yang sedang fresh hatinya kepada seseorang manusia, yang dikatakan kalau ada orang sedang jatuh cinta, dilamun cinta, kalau tengok bumbung rumah orang tu pun dah fresh daripada hari itu, kan? Kalau tengok stokin busuk dia pun tak apa. Sebab itulah orang kata kalau tengah bercinta, bau yang busuk menjadi wangi, bau yang wangi tidak menjadi apa-apa bau lah, ya? Jadi yang tak elok tu semua jadi elok. Tapi bila dah kahwin, barulah terkeluar the true colours, ya? Baik, tu je dah macam ni, true colours. That's bad, ya? Baik, saya musik dia kawan-kawan saya. Baik, jadi kita nak beritahu kat mana gelak lupa. Itu dah gelak boleh mematikan hati sebenarnya. Sebagaimana Nabi kata, inna kathrata dhahki tumitul qalb. Itu kita akan saya faham, insya-Allah. Baik, jadi itulah dia orang bercinta, ya? Dan kalaulah seseorang itu sedang ada ruang Allah dalam hatinya dan tidak ada banyak penyakitnya, maka macamlah orang yang tidak ada sakit, maka dia seorang yang bebas bergerak, fresh, jalan sini, jalan sini. Tapi kalau ada orang yang sakit jantung, maka dia nak bergerak pun tak boleh berlari banyak sebab nanti semput. Ada orang asma, tak boleh nak bergerak banyak, cepat semput dan seumpamanya. Itu biologi lah, biological, secara medical. So kalau ada orang sakit dia sudut ada banyak penyakit hati, dia nak solat banyak, dia rasa letih, cepat semput, ya. Imam tu baca surah yang panjang sikit, baca qul huwallahu ahad, dia dah malam. Apa imam yang panjang tu besar, menyosah dan dia, ya. Imam tu habis, dia tanya imam, tak boleh baca pendek sikit? Dia kata dah pendek lah ni tuan, tapi nak baca apa lagi? Bacalah Yasin. Kan tak tahu kan Yasin lagi panjang? Tak, maksud saya baca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar. Ini dok baca banyak, kan? Jadi ini ada orang penyakit hati tu, dia tak tahan ni, baca qul huwallah panjang sikit tak boleh dah, ya? Dengar ceramah 5 minit dah tak jadi dah. Dia duduk je dalam kelas kuliah agama tu, duduk je 5 minit je dah, mata je dah macam kena tiup angin, dah tak jadi dah. Bukan sebab makan nasi lemak banyak, tapi sebab tak makan nasi lemak, ngantuk juga. Sebab tu kata kalau makan nasi lemak kena minum kopi O. Sekolah dia lawan ngantuk dengan tak ngantuk, so dia jadi stabil balik, betul? Tapi itulah macam saya beritahu dekat anak-anak murid pun ada kat sini, kan? Nasi lemak kopi O, the recipe for disaster. Baik, jadi itu yang pertama, mana disebutkan nama Allah SWT, mereka akan serta-merta menjadi bosan.
Dan Allah kata, dan apabila disebutkan selain daripada Allah, فَإِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, bila disebutkan tentang Lady Gaga, oh tahu tu, raw boleh kan? Tak apa lagi, lagu ada berbunyi Yahudi. Saya pening kepala, saya dengar lah sebab saya kat UK dulu, buka radio tu terdengar lagu-lagu raw. Pening kepala dengar ni. Lady Gaga lah, Rihanna, ingat. Okey, so jadi dia dengar je lagu ni, semangat balik, fresh terus. Sebab tu saya buat di status di Facebook saya. Kalau nak tahu antara, saya kata bukan semestinya. So antara tanda hati itu berpenyakit adalah kita segera semangat dan fresh bila dengar lagu-lagu ni. Ya. Dan bila mana kita dengar apa sebutan tentang agama, tentang Allah, tentang Islam, Al-Quran dan azan, kita merasa mandor terus. Tapi saya tengok ada orang tak setuju. Dia kata tak semestinya. Saya dengar lagu pun suka semangat, dengar Al-Quran pun semangat juga. Padahal status-status saya tu biasanya saya buat mesti ada dalil belakang. Saya tak muat dalam tu. Dalil dia ayat Quran saya baca tadi tu. Ya, apabila disebutkan nama Allah yang Maha Esa, dia menjadi besar. Itu yang pertama. Yang kedua, tanda hati berpenyakit, iaitulah Allah SWT kata wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Iaitulah mintalah bantuan daripada Allah dengan bis-sabri was-salah, dengan sabar dan salat. Dan ketahuilah wa innaha lakabiratun, sesungguhnya solat itu amat berat kecuali pada orang yang khusyuk. Maka dia berat nak buat ibadah. Dia berat nak buat ibadah, dia berat dalam solat. Dia kalau tak ada orang tengok tu, dia rasa malas tak pergi solat berjemaah. Kalau bulan-bulan bulan-bulan yang bulan Ramadan tu, ramailah orang, tiba-tiba dia jadi wali terus. Bulan biasa tu wah-wah juga. Bulan Ramadan semua berubah, sorban, selempang sini, selempang mana kan, dan seumpamanya jadi wali tu kan. Lepas tu solat tu geleng-geleng kepala je solat. Syuk habis lah tu, Kiki macam nampak Allah lah. Tu ada. Tapi bila tak ada orang, tak jadi. Jadi tak ada orang, tak jadi. So jadi tuan-tuan, itu adalah juga tanda ada masalah hati. Iaitulah apabila kita solat, apabila kita melakukan ibadah, kita merasa berat sebenarnya. So macam mana nak ubah tu, panjang cerita ni, kita akan ada round yang ketiga, insyaAllah atau kedua. Yang ketiga, tanda hati itu berpenyakit, iaitulah bila kita ibadah tak ada orang, kita tak semangat. Kalau seorang-seorang tu tak jadi. Tak jadi. Dia kena ada orang nampak, bocor ni sikit. Dia kena ada orang nampak. Macam yang Allah SWT kata, innal munafiqina, Allah SWT kata orang-orang munafik itu yukhadi'una Allah wa khadi'uhum. Mereka nak menipu Allah, tapi sebenarnya mereka menipu diri mereka sendiri. Wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas. Apabila mereka mendirikan solat, mereka dirikan solat malas-malas. Dan mereka buat pun kerana menunjuk-nunjuk pada manusia. Solat itu kepada inti ibadat, tapi ia mewakili semua jenis ibadat yang lain. Jadi kalau baca Quran tu, nak baca dekat depan-depan, ada khalayak dekat masjid, kalau ada orang ramai tu, masa itulah dia nak solat lama sikit. Sujud pun bagi lama sikit, dia nak bagi dahi hitam lebih sikit kan. Itu bakal. Tapi bukan semua dah, jangan salahkan dia tu banyak solat tu, alhamdulillah. Tapi nak contohnya itulah. Macam saya ingat ada dulu pernah, saya tak ingat lama dah. Dia ada orang ni, dia pergi haji. Bila haji ni tuan-tuan masuk ke Masjidil Haram tu, tak sempat masuk dulu. Ramai sangat orang. Dia sampai tu waktu tengah hari, masa hari Jumaat, tak boleh masuk. Dia terpaksa solat dekat luar betulnya. Tapi masih boleh nak jalan. Tapi dia tak payah jalan, solat sini kan. Dekat marmar kat luar tu, panas tu saudara. Panas. Maka kita orang bersolat, kita bentang lah macam selendang ke apa serban. Dia tak bentang, kita bentang. Bagi terbakar sikit lagi. Dahsyat betul niat dia, intention dia memang dahsyat. Jadi itulah ada orang macam itu. Wallahualam, kita harap kita tak terlibat dalam kumpulan orang yang melakukan ibadah untuk menunjuk-nunjuk. Sebab itulah dia sebagai satu cabaran, saudara-saudara. Sebab ada orang bila melakukan ibadah, kita nak dapatkan semangat untuk kita terus lakukan ibadah, kita nak orang puji kita.
Itu pun ada tanda-tanda penyakit itu sedang nak membiak. Sebab itulah bagi sesiapa saja yang melakukan ibadah, melakukan usaha dakwah, dia sepatutnya dia senyap, dia jangan cerita dengan orang. Dia jangan cerita dengan orang yang tak nampak. Orang yang tak tahu depan dia tu tak apa. Orang yang tak nampak tak payah cerita. Sekali sikit, sekali sekala tak apalah. Manusia ada kelemahan yang memerlukan motivasi yang eksternal daripada manusia, ya. Jadi itu yang ke berapa? Ketiga, ya. Tempat 3, ya. 1 minit lagi. Okey. Baik, ya, jadi yang terakhir 1 minit lagi, kan. Yang terakhir iaitulah tanda hati berpenyakit, iaitulah apabila dia melakukan sesuatu dosa, dia tidak merasa hati dia bergetar ketakutan. Okay? Dia tak bergetar ketakutan. Dia tidak ada rasa penyesalan itu, tidak menusuk ke dalam kalbu. Tidak ada rasa air mata dia nak menitiskan air mata kerana penyesalan, tak ada. Dia rasa biasa-biasa sahaja. Ya? Maka ketika itu adalah juga tanda hati dia sedang bermasalah, apabila dosa tidak lagi dirasakan sebagai satu perkara yang mendebarkan. Ini yang Nabi kata, apa nama tu, wal albirru husnul khuluq, wal ithm ma haka fi sadr, wa yakrih ayattali an-nas, ayattali alaihi an-nas. Ya, iaitulah bagi orang yang ada akhlak, kebaikan itulah akhlak yang sempurna. Dan kebaikan itu adalah apabila seseorang itu dia ada insting, dia ada insting yang mana dia buat satu perkara, hati dia boleh rasa tak selesa, dan dia tahu kalau benda tu diketahui oleh orang ramai, dia tak suka. Maka itulah tanda itu adalah suatu dosa, dan orang yang begitu hatinya hidup, iaitu hatinya masih lagi ada talian hayat dan seumpamanya. Tapi bila dia punya hati dia buat dosa, tak ada rasa bimbang dan tak pula rasa, tak heran kalau manusia nak tahu pun tak apa. Sampai macam kita tahu hari ni orang dok share pula dosa dia dalam Facebook dengan berbangga. Kullu ummati mu'afan illa mujahirin. Dia kata kan, setiap umat aku boleh diampunkan kecuali orang-orang yang buat dosa dan mendedahkan dosanya. Maka itu adalah antara, bukan semua, tapi kita ada masa itu saja. Itulah the selected tanda-tanda hati yang bermasalah. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan katsira ucapan kepada Fadil Ustaz Zaharuddin sebentar tadi. Masya-Allah, tambah ramai ada yang dia yang duduk bawah tu. Nampak kan? Mungkin kepada muslimin yang masih belakang sana, di hadapannya masih ada ruang-ruang boleh dipenuhkan, ya, boleh pusing, supaya kita sedikit selesa untuk meneruskan round kedua, pusingan kedua, di mana sebentar tadi kita telah dapatkan barangkali idea secara umum tentang hati dan apa dia penyakit-penyakit yang sering dihidapi dan apakah tanda-tandanya, ya. Bila kita melakukan sesuatu, diberikan cerita ataupun beramal suatu tentang agama, kita merasakan sulit, susah, adanya halangan-halangan, adanya alasan-alasan, atau adakah ianya terbalik daripada itu, dengan mudah kita menjadi fresh, menjadi semangat apabila menyebut tentang agama atau mengamalkan sesuatu yang kita yakini ianya daripada agama Islam itu sendiri. Jadi penyakit-penyakit ini perlu kita ubati, perlu kita cari apakah punca-punca yang menyebabkan penyakit-penyakit hati ini hadir. Jadi mungkin untuk pusingan kedua Ustaz diberikan 10 minit juga untuk menjawab bahagian tentang punca-punca penyakit hati. Jadi saya mulakan dengan Ustaz Ishak dahulu, dipersilakan. Terima kasih kepada Ustaz Sharif, Ustaz Zaharuddin, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya tak boleh lah. Buka. Nampak macam forum perdana, saya tak nak. Okey, sekarang kalau kita kembali kepada norma-norma biasa. Tuan-tuan puan-puan yang saya hormati sekalian, kalau kita tengok, ya, apa yang disebut oleh Dr. Zaharuddin yang berkaitan tentang
penyakit-penyakit hati, orang yang ada simptom-simptom penyakit hati, tak lain dan tak bukan adalah orang yang bermasalah. Dan antaranya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang yang ada penyakit hati ini kesannya dia akan menjadi orang yang lalai. Dan ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ghafil, orang yang lalai, dilalaikan oleh nikmat dunia, dilalaikan oleh hiburan. Sebagai contoh, Allah sebut dalam Al-Quran, tuan-tuan dan mati sekalian, dalam surah Al-A'raf ayat 179 yang kata Allah Subhanahu wa taala, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dalam neraka kata Allah, aku letakkan golongan-golongan di kalangan golongan manusia dan juga jin. Kenapa mereka ini, tuan-tuan dan sahabat sekalian, duduk dalam tu? Kerana mereka ini ada hati. Aku bagi hati kepada mereka untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mereka beribadah, untuk mereka ini berzikir, untuk mereka menghayati ayat-ayat suci Al-Quran. Tetapi tidak, la yafqahuna biha, tak jadikan hati itu sebagai jalan untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, masa saya buat master dulu, tuan-tuan, saya ambil satu subjek dakwah, Profesor Raqayyah tiba. Saya buat satu kajian berkaitan dalam bagaimana nak berdakwah kepada golongan yang duduk dalam kelab malam. Jadi kita nak buat kajian, kita kena pergi. Saya fikir istikharah 7 hari 7 malam, hampir sama dekat 7 purnama. Duk fikir macam mana aku nak masuk, tak pernah masuk ni. Bincang dengan seorang kawan dekat jemaah masjid, kata saya ni kena buat satu kajian. Kajian ni kalau tidak tak lepas ni. Aku keluar bahasa Kelantan pula. Tak lepas sebab dia Kelantan. Jadi saya akan ijuk yang sama lah. Saya nak kena masuk ni. Allah Ustaz, apa jadi slow sangat? Gini Ustaz, saya ni dulu jahil. Sebelum masuk game masjid ni, saya dulu Ustaz, ni bapak joget ni. Gini Ustaz, gini. Saya bayar tu Ustaz. Dia ada package RM45. Ada package RM85. Ada package yang RM185. Ustaz nak masuk ke mana so? Saya bayar ke dia gini lah. Saya ni orang tengah-tengah. Apa? Wasati. Tengah-tengah. Tak sih hak murah sangat, tak sih hak mahal sangat. Tengah-tengah. Nak buat kajian ya? Gini lah Ustaz, saya bayar, saya tanggung. Sebab Ustaz nak buat benda baik, bukan Ustaz pergi joget. Ajak kawan saya semua pergi. Tak ada lah pakai jubah, pakai songkok kopiah, tak pakai. Buka ni, buka tuan-tuan. I love, tapi tak tahu I love apa pakai. I love Islam tak lah. I love gitu lah. Pergi masuk tuan-tuan, masuk tu, lepas tu jumpa bodyguard besar badan, Retu badan. Dia kata Ustaz kalau nak masuk kena angguk ni. Ajar, kena belajar. Kita nak masuk rumah orang, kita kena belajar. Jangan main masuk redah itu kena tampar kat orang. Kalau bagi salam, Assalamualaikum, habis lah, sendiri kena hantar balik. Jadi saya pun dia pun dua kawan saya belakang pun sama. Masuk tu dia ajar dah. Masuk pintu begini. Masuk tuan-tuan, masuk RM65. Ingat RM85 bayar. Masuk kami terus duduk dekat satu cashier. Cashier tu dia ada bar lah, bukan mini bar, ni bar besar ni. Jadi saya pun kena kita ni sebab dah ramai bising tak tengah dah. Mampu ya Allah ya Tuhan, hak ni pun pening dah. Yang sekarang ni pun Ustaz Harun kata panas dah. Dekat dalam tu lagi panas. Bau busuk arak. Saya cakap lah betul rabur arak. Sebab saya nak kaji orang Melayu ke orang bukan Melayu yang ramai dalam tu. Rupanya confirm orang Melayu lebih ramai, orang Islam lebih ramai. Yang tua ada, yang muda ada. Yang muda layan yang tua. Oh memang rugi. Jadi dia sampai tu kan. Tak, saya pelik. Orang muda ada, dia pergi layan orang tua, kan rugi nama tu. Orang tua gitu. Duit banyak je. Duit banyak je. Ni semua golongan-golongan yang kalau tak taubat, zara'na li jahannama katsira. Diorang ni antara orang yang duduk dalam neraka Allah Ta'ala. Sebab apa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Hati ada, tapi tak gunakan pada pendekatan nak dekatkan diri dengan Allah.
Dia orang pergi tempat-tempat maksiat. Jadi saya masuk sampai duduk dekat kaunter tu. Tengok orang sebelah. Mari orang sebelah tu. Gitu. Jadi saya pun tak ikut lah. Okey, saya kata duduk. Tapi kan takut duduk saja, dia terus bagi whisky mati aku nak minum. Tak, sebab bayar RM85, nak juga minum. Ya. Jadi minum, tak ada minum mengarut. Coca-Cola. Boleh tak Ustaz Zarudin? Jangan kata haram pula minum. Debol gue. Terpaksa nak pakai dia. Jadi Coca-Cola. Coca-Cola. Letak Coca-Cola. Dah kalau tak minum ni nampak sangat. Jadi minum Coca-Cola. Sebab Jakin bagi halal. Lepas tu kawan saya lah, Pepsi. One Pepsi. Tuan-tuan bayangkan, saya duduk atas tu, saya duduk atas kursi tu, duduk minta tu, perempuan hak jaga tu bukan Islam. Bukan Islam. Tengok, orang bukan Islam, orang kafir ni dia nak rosakkan anak orang Islam. Dia nak rosakkan orang Islam. Jadi duduk dalam tu, dia terkejut tengok saya. Dia tengok saya gitu, saya pun tengok dia balik. What? Are you sure? Can you speak English? I'm from Canada. Boleh cakap English kan ni? Semua? Are you speaking English? Oh no. Back to Malay. Baik. Jadi dia kata dia, are you sure? Yes. Coca-Cola. Dia pun keluar letak. Minum, saya pun pelik. Kenapa dia tanya Datang seorang perempuan duduk tepi saya. Seksi tuan-tuan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia datang tu duduk tu. Memang saya tengok sekali ya. Astaghfirullahaladzim. Sebab dah tengok. Sebab Ali radhiyallahu anhu pernah dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kan? Ya, maka Nabi pesan, fa'alaika bin nadrah. Kamu cukup dengan sekali tengok je, pop. Itu tak apalah rezeki kan. Jadi perempuan. Jadi tengok saya nak perhati. But nak buat observation kena tengok. Kita nak tengok orang Melayu kita sangat muda macam adik-adik sekalian. Duduk. Kawan sebelah pun. Dah seorang lah. Dia duduk tu stres. Wokok tangan sebelah kanan. Perempuan tu tak payah tanya. Datang puk letak air berbuih. Bukan Coca-Cola. Dia warna dia macam air teh muda. Berbuih. Saya kata confirm budak ni. Minum. Tapi tuan-tuan yang saya hormati sekalian, sambil-sambil saya tanya, tak penting duduk dalam ni. Dia kata apa? Dia kata, I'm happy. Tenang sangat. Tengok, orang golongan ini, golongan yang salah gunakan hati mereka. Jadi bila saya tengok perhati, memang ramai tuan-tuan dan hormati sekalian, orang tua, orang muda duk joget. Kebanyakannya, boleh saya katakan hampir 80% orang Melayu kita, orang Islam kita, yang kaya, yang muda, tengok penuh. Kenapa? Mereka lahum qulubun la yafqahuna biha. Hati ada tapi tak gunakan pada tempat yang betul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut lagi, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ada mata tapi tak tengok pada tempat-tempat yang halal. Tak tengok kepada apa yang berlaku tuan-tuan dan hormati sekalian. Sekarang ini kita tengok indeks jenayah makin menakutkan. Sangat takut. Jadi kenapa kita tak ambil iktibar daripada kita pergi umrah, pergi haji tuan-tuan dan hormati sekalian. Saya rasa mungkin ada tuan-tuan perempuan yang pernah pergi haji. Pasti ni Dr. Zarud dia pernah pergi, Ustaz Syarif pernah pergi, Haji Syarif. Jadi semua ni pernah pergi. Baru-baru ni saya bawa jemaah pergi haji. InsyaAllah bulan 6 ni bawa lagi umrah. Pergi sana, jemaah mesti saya akan tekankan kepada mereka, tuan-tuan, puan-puan, cuba tengok kenapa kedai-kedai ni semuanya tak tutup macam rumah kita. Rumah kita tu bawah grey, atas grey tuan-tuan dan hormati sekalian. Ada CCTV lagi. Perampok datang, ambil, bawa keluar apa nama tu? Besi apa? Allah hai. Yang bubuh. Duit banyak lagi lah. Peti besi. Sampai takut dia cakap apa kat saya, Ustaz tahu tak, masa saya beli peti besi ni, saya beli Ustaz 2 orang angkat Ustaz. 4 orang angkat. Kosong. Ni masa kena rompak rumah saya Ustaz, 2 orang angkat Ustaz. Dalam tu ada nilai 150,000. Jam tangan, kalung bini. Habis Ustaz, selamat Ustaz. Siap pergi kat saya punya CCTV. Peace. Sangat pelik. Pergi ke negara Arab, pergi ke Saudi Arabia, memang dia orang tak ada pun cashier yang ganas. Dia orang tutup dengan kain waktu sembahyang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua bakal pergi.
Saya tanya mereka, kenapa hampa suka pergi Lish raih mubasyarah? Oh la. Ba'din dia kata lepas ni kepala aku akan jadi botok sekali. Sebab orang yang tak semayang masih menjual, kerajaan tangkap botokkan kepala dia. Dia cukup malu, dia tak nak botok. Sebab dia orang handsome. Dia tak nak botok. Jadi dia orang tu tengok, dia orang biarkan gitu. Mana ada orang berani ambil? Confirm potong tangan. Confirm potong tangan. Kita hari ni tuan-tuan bersama sekalian, merampok, mencuri, apa lagi? Menyamun, masuk rumah yang ada macam-macam, dah semua ada grill atas bawah tuan-tuan, masih masuk lagi. Kenapa? Sebab kita tak mengambil iktibar. Masih takut lagi kita nak melaksanakan undang-undang yang telah ditetapkan oleh Allah. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Potong tangan. Tak mau. Takut. Takut apa? Takut nanti kan ramai orang Melayu kita putus tangan. Allahu Akbar tuan-tuan. Saya duduk kat Mekah dah lah 2-3 tahun, lepas tu duduk kat Syria. Tak ada lagi saya jumpa, kalau pergi Mekah setiap tahun ke, tak jumpa lagi orang kudung tangan selalu. Nak salam tangan, Assalamualaikum Syekh. Wallah nak mafiat. Tangan putus, tak ada. Tak tahu, tak tahu dia jumpa tu. Tak pernah kan? Memang tak ada. Seminit lagi. Tak habis lagi. Tak ambil iktibar tuan-tuan mata sekalian. Tak ambil mata ada, tapi tak gunakan mata itu untuk ambil iktibar. Ambillah iktibar. Kemudian Allah kata apa? Walahum adhanun la yasma'una biha. Ada telinga tapi tak mau dengar. Kita duk dengar macam Ustaz Zaharuddin sebut tadi lah. Ya, dengar benda-benda yang haram. Bukan salah. Ada ulama mengatakan, antaranya Dr. Yusuf Qaradawi juga dia jelaskan secara detail. Kalau katakan nak dengar lagu yang tidak ada lirik-lirik yang haram, tidak ada muzik-muzik yang diharamkan, tidak melalaikan, itu boleh. Tapi kita banyak dengar benda-benda yang haram, dengar umpatan, semua ini akan merosakkan hati kita daripada mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tengok punca mata, telinga, hati yang tidak digarap dengan keimanan akan buat kita jadi jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua tuan-tuan bersama sekalian, apabila kita ini ada masalah hati, kita akan jadi takbur. Takbur ini cukup takut tuan-tuan dan sekalian. Kita ni dalam Islam hanya dibenarkan untuk dua keadaan saja dari takbur. Pertama, takbur bila tengok orang kaya, ya, orang kaya dia ada duit banyak, dia ada rumah besar, kita diminta untuk berdoa agar Allah kekalkan kekayaan orang Melayu ini, orang Islam ini, dan berikan juga kepada aku seperti mana yang ada pada dia. Itu yang pertama tuan-tuan dan hadirin sekalian. Sama juga ya, guru saya Syekh Hurayyim Rajah di Syria dia kata apa? Kalau kamu tengok, ni tips yang perempuan, yang lelaki boleh pakai. Tips saya pakai ni, saya dari dulu saya pakai. Sampai sekarang pakai ni. Apa katanya? Kalau kamu tengok kepada perempuan atau lelaki handsome. Ni untuk tuan-tuan lah, tapi dia pesan kepada tengok kepada kekayaan. Kalau kamu tengok orang tu kaya, kamu doa, ya Allah ya Tuhanku, aku nak kaya macam orang tu dan kekalkan kekayaannya. Kalau orang perempuan, tip dia, lepas tu dia pesan kat saya, kalau nak cari isteri comel, isteri cantik, tengok je perempuan Arab. Syria ni dengan Lebanon, perempuan paling cantik dunia. Tak percaya pergi tengok. Masa dia. Okey sikit. Yang lelaki pula paling handsome. Tu si Mahir Zain kan. Dia dari Lebanon. Handsome kakak tu. Memang handsome. Memang handsome. Jadi kalau kita tengok tuan-tuan macam perempuan kan, tengok Mahir Zain, ya Allah ya Tuhanku, aku nak suami macam Mahir Zain. Tak macam Mahir, tak Mahir Zain pun macam dia. Boleh, tak ada masalah. Hak lelaki sama juga. Tengok perempuan, Allah comel. Sekali je lah. Dia tengok, ya Allah ya Tuhanku, panjang. Idea tu keluar macam ni. Itu haram tuan-tuan. Tengok sekali, Allah bagilah cantik macam dia. Tak ada masalah. Boleh. Jadi kita boleh doa untuk keadaan itu. Yang kedua, kita boleh nak takbur ataupun nak kejar ya, untuk orang-orang yang ada ilmu banyak. Kita boleh kejar, tengok orang tu, oh kita boleh ambil, tak ada masalah. Kita boleh ikut kata, ya Allah aku nak jadi macam orang itu, alim macam orang itu, tak ada masalah. Macam Dr. Zaharuddin, dia biasa jumpa dengan Dr. Yusuf Qaradawi, dia boleh minta, ya Allah aku nak jadi alim macam dia, nak banyak penulisan macam dia. Alhamdulillah Allah bagi. Itu mungkin doa. Tuan-tuan dan puan sekalian, tidak ada salahnya, tapi jangan kita takbur pada perkara yang tak baik. Tengok Ustaz Zaharuddin nulis banyak, oh ini tak betul ni, dia ni kumpulan kanan ke kiri. Tengok manusia, sifat dia antara bila sampai peringkat ustaz-ustaz, ulama-ulama ni, dia akan jadi ada riak sama-sama dia, takbur sama-sama dia. Oh aku lebih alim daripada dia sebenarnya. Oh tengok dia apa. Itu sebab syaitan akan rosakkan ulama-ulama dulu.
Itu bab Nabi SAW dia sebut antara orang yang ada sebahagian badan mereka dalam neraka, sebahagian mereka salah seorang daripada mereka ialah al-ulama. Ulama separuh badan dalam neraka dah. Kalau dia menghalalkan perkara yang haram, maka mereka itu akan masuk neraka. Kalau mereka mengharamkan benda yang halal, juga akan masuk neraka Allah Ta'ala. Separuh badan dah. Jadi kenapa takut? Itu sebab Nabi sebut qulil haqqa walau kana murra. Cakap benar walau benda tu amat pahit. Jadi jangan jadi orang yang ghafil, yang lalai, dan janganlah jadi orang yang takbur. Saya nak sambung sikit je. Ustaz Dahawi kata sembahyang dekat apa, nak bagi hutang ni. Sembahyang dekat apa? Mama panas kan? Yang panas tu cium sembahyang. Sembahyang sujud. Jadi mewah hitam habis dah. Kawan saya dah. Dia buat apa? Orang perempuan boleh buat, orang lelaki boleh buat. Tanya dia, pagi malam-malam nak tidur mesti dia akan ambil Colgate. Apa dia ambil ubat gigi, dia akan tutup banyak-banyak. Saya tanya dia, hang buat apa tu? Buang bintik-bintik nama ni. Jerawat kah? Tak, nak bagi hitam dah hijau lah. Biar nampak biar orang nampak aku ni alim, dia kata. Aku ni kuat semayang. Maka orang gitu juga termasuk daripada orang yang takbur, tuan-tuan sahabat sekalian. Just nak tambah. Mana kalau tadi semayang kat panah berat sangat, jadi bubuh Colgate tu ringan sikit lah. Jadi balik dia bubuh Colgate. Wallahualam. Okay. Terima kasih bincang kepada Ustaz Izhar. Saya pula jadi hati saya yang dalam dilema sekarang. Yang sebelah ni yang kita kepada yang serius pula. Belakang ni tak boleh. Okey. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka ada hati tapi tidak memikirkan dengannya. Okey, dikaitkan hati dengan, dan dalam ayat lain disebut lahum qulubun la ya'qiluna biha. Ada telinga, ada mata melihat kebenaran yang hakikatnya ada, tapi kita kaburkan yang lain, kita hadapi yang lain, kita terima. Sekarang saya kembali pada serius kan. Jadi dalam dunia student, dunia mahasiswa, apa lagi bila memerhatikan keadaan sama di dalam kampus kita, Taman Ilmu dan Budi ini, Garden of Knowledge and Virtue. Okay. It's always better to have the letter T being forgotten. Dalam dunia mahasiswa, isu hati juga memainkan peranan yang sangat banyak. Apalagi dari masa ke semasa, dalam keadaan semasa sekarang ni ramai yang tengah panas hati, sakit hati, retak hati, makan hati, berulang jantung. Jadi dengan isu-isu yang pelbagai, sama ada yang semasa, yang di luar sana ataupun yang di dalam, wifi lah, aircon lah, apa lagi Simon lecturer tak nak bagi, minta lambat sikit tak bagi, sakit hati dengan lecturer pula, sakit hati dengan kawan-kawan pula yang gaduhnya, yang segala macamnya lagi. Bagaimana isu hati kita dapat kenapa ataupun apakah punca-punca yang menyebabkan perkara-perkara ini berlaku, terutamanya di kalangan mahasiswa? Mungkin Ustaz dapat ulas. Tafadhal masykurah. Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in. Terima kasih. Jadi soalan ni berkenaan dengan alam kampus sikitlah. Walaupun orang luar pun boleh menghadapi masalah yang sama. Jadi kalau kita lihat di kalangan mahasiswa dan mahasiswi, dan apakah dia punca-punca penyakit hati. Jadi yang pertama sekali, kalau bagi kedua-dua je, kepada dua-dua, kepada lelaki dan perempuan,